Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 yang terdiri daripada 10 orang ahli akan membentangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam membentuk pekerja yang berdedikasi dalam etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Baiklah, ahli kumpulan saya akan menerangkan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tajuk ini. Saya, Hashikin Zahari, akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Etika merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang beretika akan sentiasa dipandang mulia dari kacamata masyarakat. Mereka juga akan dihormati dan disanjung serta idea mereka akan dijadikan rujukan masyarakat. Pengamalan etika dan peradaban adalah berbeza-beza mengikut konteks dan budaya masyarakat. Seterusnya, isu semasa dan permasalahan kajian akan dibentangkan oleh Rahiza. Baiklah, saya Rahiza Azila akan membentangkan isu semasa dan permasalahan kajian. Sesebuah organisasi atau syarikat sama ada kerajaan atau swasta sentiasa menghadapi dengan pelbagai cabaran dari dalam maupun luar persekitaran. Secara umumnya, ancaman ini berlaku adalah disebabkan pengurusan pekerja yang lemah. Pengurusan pekerja yang lemah telah menyebabkan pekerja tidak mengamalkan etika kerja yang sepatutnya diamalkan. Ancaman-ancaman ini boleh menyebabkan sesebuah organisasi tersebut mengalami kerugian yang tinggi kerana pekerja kurang produktif. Isu yang sering timbul dalam sesebuah organisasi adalah seperti pekerja yang tidak amanah menggunakan dana syarikat ke dalam akaun mereka dia mengisi sebuah harga projekan. Ini adalah antara itu. Baiklah, saya akan serahkan kepada Umi untuk menjelaskan objektif kajian. Saya Umi Daryani akan menjelaskan objektif kajian. Sebelum kami menjalankan kajian, ahli-ahli kumpulan telah menetapkan beberapa objektif untuk memudahkan pencarian maklumat dilakukan. Terdapat beberapa objektif yang ditetapkan iaitu menjelaskan langkah untuk melahirkan pekerja yang berdedikasi dalam pekerjaan. Objektif kedua adalah mengenal pasti cabaran etika dan peradaban terhadap budaya kerja dalam kehidupan masyarakat di Malaysia, dan objektif ketiga adalah mengenal pasti sejauh mana kepentingan penghayatan etika dan peradaban terhadap pekerja di Malaysia. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita serahkan kepada Wikaran dan Syazwani untuk menjelaskan bahagian langkah-langkah melahirkan pekerja yang dedikasi dalam pekerjaan. Saya Wikaran, saya akan membentangkan bahagian langkah-langkah melahirkan pekerja yang berdedikasi dalam pekerjaan. Langkah pertama adalah mementingkan aspek pengurusan masa. Selaku pekerja dalam sebuah organisasi adalah penting bagi seseorang itu menghargai setiap masa yang diperuntukkan kepada mereka untuk melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Hal ini penting bagi pekerja mengatur segala aktiviti kerjanya supaya ia dapat dilakukan dengan sempurna mengikut waktu atau masa yang diperuntukkan. Pengurusan masa adalah satu nilai yang ditetapkan dalam semua perkhidmatan untuk melahirkan pekerja yang bertanggungjawab dan berdedikasi dalam melaksanakan kerjanya. Kepentingan seterusnya saya akan diserahkan kepada Syazwani. Saya Nurul Syazwani binti Muhammad Noor. Saya akan membentangkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah pekerja perlulah menanam sifat amanah yang tinggi dalam diri. Sifat amanah adalah teras keharmonian dan dalam sesebuah institusi masyarakat atau pekerjaan. Sebagai seorang pekerja, adalah sangat penting bagi seseorang itu mempunyai sifat amanah dalam melaksanakan tugas dengan penuh minat, tekun, gigih dan memiliki kesungguhan yang tinggi. Pekerja perlu minat dan bersemangat dalam menyiapkan tugasan yang diberi agar tugasan tersebut siap dengan sempurna dan baik. Kerja yang sempurna mampu meningkatkan imej sesebuah syarikat sekaligus menggambarkan pekerja yang berdedikasi. Langkah ketiga adalah pekerja perlu bersikap proaktif dalam menyelesaikan tugasan, masalah atau dugaan yang dihadapi dalam sesebuah syarikat. Pekerja yang bersikap
proaktif dari mula pekerjaannya akan memudahkannya untuk belajar dan meminta nasihat daripada pekerja yang mempunyai pengalaman lebih banyak daripadanya. Mereka juga akan berani menyatakan pendapat mereka sendiri sekiranya idea perlu diubah. Keadaan ini boleh disimpulkan bahawa sekiranya kita mahu berjaya, kita perlulah berani menempuh rintangan dan berusaha lebih daripada biasa supaya dapat menghasilkan keputusan di luar jangkaan. Baiklah, ini sahaja daripada bahagian langkah. Saya serahkan kepada Sunita. Baiklah, saya akan menyambung bahagian cabaran. Antara cabaran kepada etika dan peradaban dalam membentuk pekerja yang berdedikasi ialah ekonomi gelap atau juga dikenali sebagai black economy. Ekonomi gelap adalah sebarang bentuk aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan pihak berautoriti, khususnya dalam aspek perundangan, regulatori dan pengenaan cukai. Keterlibatan diri dalam ekonomi gelap ini akan membolehkan pekerja mendapat ganjaran yang besar dan ini akan menyebabkan mereka pecah amanah atau ketulusan. Buktinya pada tahun 2020, mantan Menteri Kewangan Lim Guan Eng mendedahkan angka keseluruhan aktiviti ekonomi gelap di seluruh Malaysia ialah 21% daripada jumlah keseluruhan keluaran dalam negara kasar tahun 2019 iaitu RM300 bilion. Selain itu, wabak penyakit merupakan salah satu cabaran etika dan peradaban. Hal ini dikatakan demikian kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang diumum telah menyebabkan pekerja tidak boleh ke tempat kerja tetapi bekerja di rumah atau work from home. Dengan ini, ramai pekerja yang mengambil kesempatan untuk keluar bersantai atau membeli belah di pasar raya. Ini telah menunjukkan sifat pekerja yang tidak berdedikasi. Untuk cabaran seterusnya akan diterangkan oleh Izzati. Baiklah, saya akan menyambung cabaran seterusnya. Cabaran seterusnya ialah kerja sampingan. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerja yang melakukan kerja sampingan kadang-kadang akan melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan syarikat pada masa bekerja atau office hours. Pekerja tersebut telah melanggar peraturan dan etika di tempat kerja. Keadaan sebegini akan menjejaskan prestasi mereka dalam sesebuah syarikat dan sekaligus menyebabkan tanggungjawab yang diamanahkan di tempat kerja tidak dilaksanakan dengan sempurna. Selain itu, psikologi turut boleh dikatakan salah satu cabaran yang sangat besar terhadap etika dan peradaban. Ini adalah kerana masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sesebuah bangsa. Keutuhan jati diri adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti rajin, yakin, positif, kreatif, inovatif dan berintegriti. Pekerja harus berfikiran terbuka dan tiada prejudis terhadap bangsa-bangsa lain serta bersatu hati dan tidak mengira kaum maupun bangsa di Malaysia. Saya serahkan kepada Aisyah untuk menerangkan cabaran yang lain. Saya Nur Aisyah binti Abdul Aziz. Saya akan menyambung untuk cabaran seterusnya iaitu cabaran globalisasi dan alam sekitar. Dalam konteks etika dan peradaban khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, masyarakat dapat mengakses pelbagai maklumat yang mengandungi unsur positif dan juga negatif. Data dan maklumat yang terdapat di internet tidak semestinya benar kerana ia tidak ditapis sebelum ditularkan. Ini akan menyebabkan idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberalisasi diikuti masyarakat. Etika dan peradaban dalam diri masyarakat di Malaysia akan terhakis. Selain itu, bagi cabaran alam sekitar pula dapat dilihat dari segi masyarakat setempat mengambil berat terhadap alam sekitar atau menjaganya dengan baik. Manusia yang beradab akan sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar. Baiklah, saya serahkan kepada Wei Peng untuk menerangkan kepentingan etika dan peradaban. Kepentingan etika dan peradaban iaitu membentuk pekerja yang berdedikasi adalah dapat meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian. Pekerja yang mempunyai sikap beretika dan peradaban, mereka akan berfikir rasional supaya tidak berlaku perselisihan faham atau pergaduhan antara satu sama lain.
Ini akan melancarkan sesuatu pekerjaan kerana dapat meningkatkan persefahaman. Seterusnya, etika dan peradaban dapat menjadi panduan hidup individu. Hal ini dikatakan demikian kerana etika dan peradaban dapat menjadi garis panduan bekerja dalam menjalankan tugasan yang diberikan dengan beretika, iaitu tidak mengamalkan rasuah dan sebagainya. Seterusnya, saya Nur Atira binti Muhammad Azang akan menerangkan kesimpulan. Baiklah, mari kita menyimpul segala isu yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan saya. Dengan adanya pengamalan etika dan peradaban yang ditanam dalam jiwa setiap pekerja, ia dapat melahirkan pekerja yang mempunyai tingkah laku yang bertanggungjawab dan berdedikasi di tempat kerja. Perkara ini dapat membentuk pekerja yang bermoral dan berprinsip dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan dalam bidang yang telah diceburi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.